Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam subjek Pendidikan Islam tahun 6 di bawah topik puasa pada bulan Ramadan. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyebut pengertian puasa dengan betul. Yang kedua, membaca dalil nakli kewajipan berpuasa dengan betul. Dan yang ketiga, dapat membezakan syarat sah dan syarat wajib puasa dengan betul. Baiklah semua, kita pergi kepada apakah pengertian puasa. Puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari serta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Dalil nakli kewajipan berpuasa seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Mari kita saksikan dan fikirkan tentang video sistem pencernaan badan kita. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi. Menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Apa yang anda dapat kongsikan daripada video tersebut? Ya, betul. Itu adalah antara hikmah berpuasa supaya kita dapat merehatkan sistem pencernaan tubuh badan kita yang bekerja hampir 365 hari setahun. Seterusnya kita pergi kepada apakah hukum berpuasa. Ya, hukum berpuasa adalah wajib ke atas orang yang cukup syarat. Bila pula disyariatkan berpuasa? Puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, iaitu setelah 2 tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Allah Ta'ala mewajibkan semua umat Islam untuk berpuasa. Seterusnya kita pergi kepada rukun puasa. Apa itu rukun? Rukun ialah perkara yang perlu dilaksanakan, mesti dilaksanakan supaya ibadat puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama ialah kita berniat. Niat pula hendaklah kita ucapkan pada malam hari ataupun pada waktu sahur, iaitu sebelum terbit fajar. Apa niatnya? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Rukun puasa yang kedua ialah, yang mesti kita buat ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contohnya, makan dan minum. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada syarat wajib puasa, iaitu siapa yang wajib puasa ni? Okey, yang pertama dia mesti adalah seorang Islam. Yang kedua mesti berakal. Orang gila tak perlu puasa.
Yang ketiga, mestilah baligh. Apa dia baligh? Telah sampai umurnya. Dan yang keempat, dia mestilah mampu berpuasa. Jika dia tak mampu seperti sakit, dia tidak wajib berpuasa. Okey, yang tadi tu syarat wajib, orang yang wajib puasa. Sekarang dia dah wajib dan dia melaksanakan. Nak kira macam mana puasa dia sah ataupun tidak. Jadi itulah yang kita panggil sebagai syarat sah puasa. Yang pertama, macam syarat wajib tadi, yang pertama mestilah seorang Islam. Kalau dia Islam mulanya, tapi pada waktu tengah hari dia menukar agama, jadi puasanya dianggap tidak sah. Yang kedua, mestilah berakal. Sama juga, dia dah puasa daripada pagi sebab dia wajib puasa, tiba-tiba pada waktu hendak berbuka, dia hilang akal ataupun dia gila. Jadi puasa dia tidak dikira sebagai sah. Yang ketiga, dia mestilah seorang yang mumayyiz, yang dapat membezakan perkara yang baik dan yang buruk. Kalau contohnya dia kanak-kanak umur 4 tahun, 5 tahun, jadi puasanya tidak dikira sebagai sah. Dan yang keempat ialah suci daripada haid, nifas dan wiladah. Ada beza pada tiga-tiga darah ini. Darah haid ialah darah yang keluar setiap bulan secara normalnya bagi seorang perempuan yang telah cukup umur. Darah nifas ialah darah yang keluar selepas proses bersalin. Lepas bersalin tu ada keluar darah, itu nifas. Dan wiladah ialah darah yang keluar semasa bersama dengan bayi semasa bersalin. Okey? Okey, cikgu rasa cukuplah PDPR kita untuk hari ini di bawah topik puasa di bulan Ramadan. Dan insya-Allah kita akan bertemu bulan Ramadan yang akan menjema beberapa bulan saja lagi, tak lama lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.